Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Nawaina at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalal 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ya rabbal alamin. Kitab Rukunan muka surat yang ke-13 baris yang ke-11 daripada bawah. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Mufti Jamaluddin Al-Banjali rahimahullah ta'ala, setelah itu maka fardu i'tidal dan berhenti di dalamnya, dan sunat ia mengata permulaan mengangkatkan kepala dari rukuk itu membaca sami'allahu liman hamidah. Jadi masih lagi perbahasan berkaitan dengan rukun-rukun sembahyang. Rukun sembahyang berdiri telah selesai, berniat telah selesai, takbiratul ihram telah selesai, rukuk pun telah selesai. Maka dia nak bahas sekarang ni berkaitan dengan i'tidal. Dia kata dan setelah itu, setelah rukuk, maka fardu i'tidal. I'tidal ni dalam bahasanya dipanggil sebagai menegakkan badan. Menegakkan tulang belakang, maka dia panggil i'tidal. Dia macam berdirilah, qiyam. Cumanya i'tidal ini tak semestinya berdiri. Ada kalanya i'tidal ini dalam keadaan duduk, kalau dia sembahyang duduk. Kadang-kadang i'tidal itu dia miring, kalau sembahyang miring dan tak mampu duduk, dan begitulah seterusnya. Maka dia kata dan berhenti di dalamnya, di dalam i'tidal. Berhenti dalam i'tidal. Berhenti ke mana? Ada yang tak berhenti. Berhenti sini makna tumakninah. Dia berdiri sami'allahu liman hamidah, dia berhenti situ sekejap. Berhenti situ makna apa? Tumakninah. Dia melaksanakan tumakninah dia bagi. Jadi bila melaksanakan tumakninah, qadar dia ialah qadar subhanallah. Itu qadar subhanallah. Gitu. Dan ada yang lebih lagi. Dia tidak boleh lebih daripada qadar al-Fatihah. Qadar masa Fatihah, misalnya kita kata 40 saat, maka dia tidak boleh berdiri lebih daripada 40 saat. 40 saat tu lagu mana nak kira? Kira ikut rekod. Ikut sangka berat kita. Ini dah lama ni, lebih 40. Batal. Kalau tak sengaja, tak batal. Kalau sengaja, batal. Kalau tak sengaja, sunat sujud sahwi. Sebab dia melakukan perkara yang boleh membatalkan sembahyang kalau buat dengan sengaja. Tapi ni tak sengaja, maka dia sunat sujud sahwi untuk menampung kekurangan yang dia buat tadi tanpa sengaja. Cuma masalahnya ialah ketika mana kita i'tidal tu, kita baca doa qunut. Doa qunut tu tak ada isu lah. Dia ada isunya qunut nazil. Qunut nazil. Ada orang kata begini, dia kata
Diorang ngajar lah. Dia kata gini, orang yang buat qunut nazilah tu pergi baca qunut nazilah sudah lah, pergi tambah qunut subuh buat. Ada kelas setengah tempat, kalau dia buat qunut nazilah tu dia baca apa? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait, sampai habis. Sebelum Rasulullah tu dia kona lagi qunut nazilah pun. Ada setengah begitu. Ada setengahnya tak ada qunut subuh, terus kepada qunut nazilah. Lepas tu Rasulullah habis. Mana satu betul? Mana satu betul? Dari sudut betul tak betul, dua-dua betul tak tahu. Tapi dari sudut afdal dengan tidak afdalnya, ialah afdalnya baca qunut subuh dulu. Walaupun bukan sembahyang subuh. Itu dalam kitab Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala sebut, sunat mendahulukan bacaan qunut subuh, selepas itu barulah qunut nazilah. Walaupun dia tu baca qunut subuh bukan pada waktu subuh sekali. Jadi itu sunat. Jadi kalau orang kata, kalau kita kata tak boleh baca qunut subuh ketika nak buat qunut nazilah selain subuh. Sebab apa? Alasannya ialah dia memanjangkan rukun sembahyang i'tidal yang sepatutnya pendek. Gitu alasan. Sebab rukun pendek i'tidal yang duduk antara dua sujud. Sesiapa yang melebihkan i'tidal qadar lebih daripada Fatihah batal. Jadi qunut nazilah kalau campur dengan qunut subuh lama. Lebih daripada Fatihah tu lama. Jadi adakah boleh membatalkan sembahyang? Jawapannya tidak. Sebab qunut subuh dan bacaan qunut nazilah ditutup dengan syarat. Bila benda ditutup dengan syarat, tak batal. Kalau kata batal padahal sunat, jadi nak buat apa? Nak buat takut batal panjang. Tak buat waktu sunat. Jadi para perlu. Jadi syarat bila kata sunat benda tu, walaupun panjang, dia tak ada masalah di situ. Tak ada masalah di situ. Yang ada masalahnya ialah kalau kita baca qunut subuh saja, ataupun qunut subuh campur qunut nazilah, kita pergi tambah doa lain. Kita pergi tambah doa lain yang tidak maksud, yang tidak datang daripada Nabi SAW, yang tak disuruh oleh syarat buat. Lepas tu jadi panjang disebabkan kita baca doa tu atau zikir tu, situ pun batal kalau lebih daripada qadar Fatihah. Okey, kemudian itu i'tidal. Dan sunat ia seorang mengata permulaan i'tidal tu mengangkatkan kepala daripada rukuk itu. Mula baca apa? Membaca sami'allahu liman hamidah. Bila baca tu permulaan angkat kepala. Permulaan angkat kepala tu kita baca dah sam, sin tu. Jadi kita rukuk sami'allahu liman hamidah. Dah tu dah berdiri. Jadi bila sa tu dah pulangkan sami'allahu liman hamidah. Bukannya sami'allahu liman hamidah baru. Tak gitu. Ataupun dah tengah bangun separuh barulah sami'allahu liman hamidah. Tak betul, bukan batal. Jadi tak betul. Jadi kita naknya sembahyang kita ni setiap saat daripada awal sampai ke akhir ada sahaja kita punya zikir dan doa setiap pergerakan kita. Tak kosong daripada zikir, tak kosong daripada doa. Tu yang ditutup insya-Allah. Okey, kemudian dia kata, bacanya sami'allahu liman hamidah. Selama ni kita baca dah sami'allahu liman hamidah. Maknanya sami'allah, Allah telah dengar, liman hamidahu, bagi orang yang memuji. Tu. Dan serta mengangkatkan kedua tangan. Jadi kalau kita sami'allahu liman hamidah, tak angkat tangan, tak ada pahala, luput pahala angkat tangan. Jadi nak angkat tu bila dah angkat kepala tu, kita on the way nak bangun tu, kita angkat sami'allahu liman hamidah. Hamidah tu kira tangan tu dah di sisi tu. Bukannya baru nak turun ke lambat ke lagu ni, dia sama-sama.
Sami Allahu liman hamidah, dah tangan tu di sisi tu. Lepas tu sebutlah Rabbana lakal hamd. Kemudian Rabbana lakal hamd itu yang kita cakap sebelum dan selepas daripada Sami Allahu liman hamidah, adakah sunat untuk makmum dan imam ataupun sunat bagi makmum saja? Dalam mazhab Syafi'i kita, makmum ke, imam ke, sunatnya Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Dulu. Cuma bezanya ialah tu imam kuatkan suara pada Sami Allahu liman hamidah sahaja. Rabbana lakal hamd itu dia selu. Dia baca selu. Kalau pergi Mekah kita tengok terbalik. Tu imam Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu ada suara belakang Rabbana lakal hamd. Itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali Sami Allahu liman hamidah hanya sunat untuk makmum. Rabbana lakal hamd. Silap. Rabbana lakal hamd itu sunat untuk makmum. Sami Allahu liman hamidah sunat untuk imam. Waktu kita tengok Mekah gitu, mubalik dia suara kedua dia akan sebut Rabbana lakal hamd. Memang dia sunat sebut gitu untuk makmum. Sami Allah tak sunat untuk makmum, sunat untuk imam. Dia begitu. Itu mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i kan itu. Dia jangan faham balik umur itu. Lepas tu kita pun seborkan pada surah masjid kata kita baca tu imam tu Sami Allah sudah. Rabbana lakal hamd kita yang baca. Kita tak yang baca. Ni Sami Allah. Kepuk dah. Itu mazhab Hambali. Kalau buat gitu pun tak ada batas semayang, tapi luput pahala sunat. Sebab kita semayang mengikut mazhab Syafi'i. Lepas tu tidak ikut mazhab Hambali. Kurang sikit situ. Kemudian dia kata, seperti perintah hendak rukuk, seperti suruhan nak rukuk. Nak rukuk pun kita angkat tangan. Allahu Akbar. Ketika nak tidak pun angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Dan apabila berdiri betul, berdiri sungguh. Itu membaca Rabbana lakal hamdu mil'is samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang panjangnya. Kita punya Rabbana lakal hamd saja. Dia ada dua riwayat. Rabbana lakal hamdu dengan Rabbana wa lakal hamdu. Tambahan waw dengan tak ada tambah waw pada Rabbana lakal hamdu. Tapi hak ni versi panjang sikit lah. Setelah itu maka fardu sujud. Habis tidak sujud dulu. Sujud dulu. Bila sujud tu dia kata dengan 7 anggota. 7 tu kira mana? Pertamanya dahi. Yang kedua 2 tangan. Yang ketiga 2 lutut. Yang keempat 2 tangan. 2 kaki. 2, 1, 7. Itu pendapat Imam Nawawi rahimahullah dalam Minhajul Talibin, kata itu pendapat utama. Pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i rahimahullah kata hanya dahi sahaja. Hanya dahi sahaja. Soalannya ialah kalau dahi itu berbalut lagu dia sakit. Dia sakit dia balut. Jadi sebelum kita kira balut tu, syarat sah untuk dahi tak tempat sujud ni mesti terbuka, tak boleh tertutup. Jadi kalau contoh perempuan pakai niqab tu dia kena buka bahagian dahi tu, kerana tu kena tertutup. Sama juga dengan orang lelaki tak boleh pakai sesuatu yang menutup keseluruhan dahi. Dalam mazhab Syafi'inya rukun ataupun wajib bak dahi ni ialah kena sebahagian sahaja dahi. Jadi kalau tutup sebelah lagi kena, mungkin sah tapi tak sempurna. Yang sempurnanya kena semua. Kerana nak mengelakkan khilaf ulama yang mengatakan kalau separuh tu sah atau tidak. Mazhab lain ada kata tidak sah. Mazhab Maliki syarat dia semua, bukan separuh. Jadi menurut mazhab Maliki sebahagian tidak sah. Mazhab Syafi'i sebahagian pun sah. Betul lagi semua tu sunat. Semua dahi kena tempat sujud tu sunat. Sebahagian saja kena, itu dah sah. Macam bak sapu kepala dalam wuduk.
Sapu kepala dalam wuduk, mazhab Maliki dia sapu belakang. Mazhab Syafi'i dia sapu sikit je, cotek. Cotek tu pada separuh helai rambut Muhammadun. Separuh helai, bukan satu helai, separuh helai. Separuh helai tu pula bukannya kena sapu ke apa, letak tepek itu kusah tu. Bertahap tu. Okey, 7 anggota. Jadi dahi itu yang tak ada khilaf. Adapun selain dahi ada khilaf. Dapat mu'tamad tetap wajib. Tetap wajib. Hak yang 7 anggota ni pula kalau mampu letak. Kalau tak mampu letak, tak ada apa. Contoh orang yang tidur miring ke, orang tidur. Orang sembahyang tidur dalam keadaan miring ke, terlentang ke, dia letak lutut ke. Ini sah dah ikut cara sujud yang tertentu. Jadi yang kata 7 anggota ni ketika sembahyang diri saja. Ataupun sembahyang duduk yang mampu sujud macam biasa. Barulah kena 7 anggota. Satu lagi nya ada silap fahamnya orang dia ajar. Kalau dia kata sujud orang duduk atas kursi ni, tangan ni kena sampai lantai. Tak ada tu. Tak ada istilah gitu. Tangan nak kena sampai lantai. Sebab apa? Sebab dia kata nak bagi beza dengan perokok. Kalau rokok letak pun. Kalau sujud letak atas lantai. Jenuh kawan tu. Dah lah kawan tu sakit dah. Tambah sakit pun. Dah letakkan tangan sampai ke lantai. Sampai kedok lah. Itu satu dah. Sampai kedok. Lepas tu kawan tu kalau nebeng kot sampai. Tu imam lama pula sujud. Kau lepas dulu kawan tu. Tu tak payah tu. Tak payah belakang. Dia tunduk qadar lebih daripada rokok je. Kalau rokok sikit lagu ni, sujud lebih lagi lah. Itu je. Tak payah sampai tangan tu letak di tempat sujud ke apa. Tak payah tu. Lain lah kalau dia mampu sujud macam biasa, dia wajib sujud macam biasa. Orang duduk atas kursi. Duduk atas kursi tu sebab uzur. Jadi kalau dia tanya dia, sujud macam biasa boleh tak? Boleh. Sujud macam biasa. Kalau ada ruang dan boleh. Kalau boleh sujud macam biasa, tapi disebabkan uzur dia, nak sujud macam biasa tak boleh sebab ruang tak cukup. Tak apa, sujud macam biasa. Sujud macam yang kita sebut tadi. Jadi sujud ni bukannya semua benda kita kena kiah berlaku 7 anggota. Ada ketika mana sujud tu tidak kena 7 anggota. Contohnya lagi, dia sembahyang sunat di kenderaan, dalam kenderaan. Sembahyang di kapal terbang ke, di kereta ke, di motor ke, sembahyang sunat. Jadi dia tak akan kena lah 7 anggota sujud di ke tempat sujud. Sebab dia duduk di kenderaan tu, dia sembahyang dalam kenderaan. Jadi tidak ada syarat untuk dia ketika itu. Kena 7 anggota sujud. Itu atas pendapat yang kita kata mu'tamad lah kena 7 anggota. Misalnya kalau dia luka lutut, tak nak tindih lutut tu. Dia pun sujud dalam keadaan tak tertindih lutut yang sakit tu. Tak apa, uzur. Okey, kemudian dan berhenti di dalamnya, di dalam sujud. Berhenti itu tumakninah tadi. Qadarnya subhanallah. Tu qadar tumakninah. Bukannya suruh ucap subhanallah ni. Qadar tumakninah dengan ucap subhanallah dua benda yang berbeza. Ucap tumakninah tu qadar subhanallah. Qadar subhanallah dengan ucap subhanallah, dua benda yang berbeza. Kena beza. Tapi kita disunatkan untuk baca ketiga ni subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. 3 kali paling kurang. 3 kali ni sunat bagi siapa? Sunat bagi orang sembahyang seorang, sunat bagi tok imam. Lebih lagi boleh tak? Lebih lagi boleh. Boleh buat paling banyak 11. 11. Tapi yang 11 dan lebih daripada 3 ni hanya sunat bagi orang yang sembahyang sendiri saja, bukannya imam. Ataupun makmum. Makmum boleh lah. Ini sementara untuk imam nak angkat kepala kalau ke mana, daripada dia duduk saja, dia berzikir lagi. Tapi kalau untuk imam tidak sunat lebih daripada 3, kerana akan menyusahkan makmum. Sembahyang jemaah ni sunatnya ringkaskan. Sunatnya mempercepatkan, bukannya melambat-lambat. Kecuali makmum mereka berlaku. Maka Umar kata kita buat sujud baca tasbih 11 kali belaka, rakaat 11 kali belaka. Orang sepakat belaka. Tak apa.
Tu. Tapi kalau tak nak buat gitu, tiga sahaja. Tiga. Tu. Okey, kemudian sama juga Tok Imam. Tok Imam nak lantik seseorang jadi Tok Imam, mestilah antara syarat dia ialah makmum suka dia jadi Tok Imam. Kalau makmum tak suka kawan tu jadi Tok Imam, kawan tu jadi juga Tok Imam, makruh hukum ni. Makruh hukum. Okey. Okey, kemudian berkaitan dengan sujud dan sembahyang ni yang kita sebut kaifiat sembahyang. Diri, duduk, mengiring, menentang. Yang boleh duduk, mengiring, menentang ni bagi orang yang tak mampu sahaja diri. Orang mampu diri, kena dirilah bagi sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat, kalau dia mampu diri, dia nak sembahyang duduk, boleh, tak kisah. Ataupun dia mampu diri tapi nak sembahyang miring, boleh, atau nampak kasar, boleh. Tapi kalau dia mampu diri nak sembahyang terlentang, sembahyang sunat, tak boleh. Paling tinggi pun, paling rendah pun miring. Jadi boleh buat. Misalnya contoh tarawih Ramadan, malam yang kesekian-sekian buat pengumuman, kata kita pakat sembahyang duduk belakang. Boleh. So imam duduk, makmum pun duduk, tak payah diri belakang, duduk belakang. Semua bawa kursi masing-masing. Kursi masing-masing pakat beratur kursi. Lepas tu duduk lah, tak payah diri dah, duduk terus. Allah Akbar, tak payah dah diri. Boleh tak? Boleh. Sembahyang sunat ni, bukan sembahyang fardu. Sembahyang fardu tak boleh. Sembahyang fardu kena diri ya. Jadi surah buat contoh, 10 malam pertama kita duduk belakang. Duduk belakang. 10 malam kedua kita pakat ngiri belakang. Gantung imam ngiri. Pakat gantung ngiri. Jangan tidur sudah, tidur habis. Makan tidur. Jeng. Boleh. Bayar terawih saja. Bukan Malaysia tak boleh. Malaysia kan macam biasa. Lepas tu malam yang terakhir, 10 malam terakhir baru berdiri. Semangat kira boleh. Buat kali memang confirm bayar. Bayar kok mana pulak surah gini. Siap buat poster 10 malam pertama kita dulu, 10 malam kedua kita berdiri, 10 malam ketiga baru kita berdiri. Tak salah. Cuma lain pada orang. Orang pun terkejut, tertarik dulu. Pelik ni. Jom kita try kali mayang berdiri. Tapi kalau mayang berdiri ni ambil ruang banyak sikit kan. Dalam satu som ni lebih kurang 8 orang gitu kan. Dia tak boleh terletak tu, dia berdiri saja. Okey, kemudian kata musannif rahimahullah taala, sujud 7 anggota. Dan sunat ketika hendak sujud itu mengata Allahu Akbar. Ketika kita i'tidal, kita on the way nak turun sujud tu, kita pun sebut Allahu Akbar. Sebut Allah tu sunat panjang. Sebab kita turun tu lambat, makan masa. Jadi kita sunat panjangkan Allahu Akbar, baru dah sujud. Gitu. Tu pergerakan sembahyang. Daripada i'tidal nak turun ni Allahu Akbar. Gitu. Kalau takbiratul ihram sunat pendek dulu Allahu Akbar. Kita balik. Yang takbiratul ihram dia lagi panjang Allahu Akbar. Yang nak turun sujud Allahu Akbar. Pendek tu. Patut terbalik tu. Takbiratul ihram yang Allahu Akbar. Lepas tu sujud bang Allahu Akbar. Jadi orang di belakang tiga misalnya tak nampak tu imam, kita tahu kata ni tengah sujud. Sebab panjang tu punya. Sama ada sujud ataupun diri rakaat seterusnya. Tu je. Kalau Allahu Akbar, rokok boleh jadi. Allahu Akbar, sujud daripada duduk antara dua sujud boleh jadi. Kalau sami Allah confirm dah betul i'tidal. Jadi kalau yang Allahu Akbar sama ada dia nak rokok atau dia daripada duduk antara dua sujud kepada sujud yang kedua. Kalau dia panjang tu Allahu Akbar sama ada daripada sujud kedua ke di rakaat seterusnya atau daripada i'tidal ke sujud pertama. Dia boleh dapat can lalu. Ni sama. Itu imam Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang bingung. Ni budak ni apa benda ni bakal gabung. Semua sama, monoton dia bagi. Satu nada.
Tak ada ada yang panjang, ada pendek, ada panjang, ada pendek. Ada yang panjang belakang, ada panjang belakang. Allahu Akbar. Lepas tu rokok. Allahu Akbar. Orang ingat rakaat lain. Kalau orang tak tengok, contoh orang dulu, orang akan berasa, oh ni rakaat lain dah. Bila ambil air sembahyang, Allahu Akbar. Dia pun terpenuh. Rakaat berapa ni? Ada. Sebab apa? Sebab panjang-panjang tu, sama ada dua. Dia turun daripada i'tidal ke sujud, ataupun daripada sujud kedua ke rakaat seterusnya. Dua tu ya. Dan mendahulukan menghantarkan kedua lutut, kemudian maka kedua tapak tangan. Kita turun lutut dulu. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki turun tangan dulu. Turun tangan, turun lutut. Kita tak turun lutut dulu tangan. Kecuali kalau dia tu sakit, perlu turun tangan dulu. Apa? Kalau dia tak sakit, dia turun lutut dulu. Hukumnya makruh. Makruh dalam mazhab kita. Okey, kita hantar dua lutut dulu, kemudian maka dua tapak tangan. Dua tapak tangan. Dua tapak tangan letak mana? Berbetulan ni sama lah. Berbetulan dengan kedua bahu. Bahu ketika kita sujud tu. Ketika kita sujud tu, jadi bahu kita letak tangan tu, kalau kita ukur tu, di bawah bahu kita ada tangan. Gitu. Tapi anggar-anggar sajalah, tak payah ukur-ukur, kan tengok pula. Macam orang yang kena diri satu jengkal, satu jengkal kaki dia, tak payahlah ukur pula, tengok tak payah. Kodang-kodang saja, ikut zon saja. Okey, maka dahi, lepas pada tu dahi. Lepas letak tangan baru dahi. Bukannya daripada tidak turun dahi, dia turun dahi dulu, baru turun lutut, baru turun tangan. No tu. Tak ada orang lagi buat gitu. Kalau orang buat gitu sakit. Daripada tinggi gitu, terus dahi. Lepas tu baru lutut, baru tangan. Kalau orang ni buat gitu, besar sujudnya, tapi tak afdol. Tak afdol. Okey, dahi dan hidung. Kita letak dahi dulu baru hidung. Hidung ni sunat, bukannya rukun. Hidung ni sunat, bukannya rukun. Dalam mazhab Maliki rukun. Dalam mazhab Maliki rukun. Dalam mazhab Syafi'i hidung ni sunat saja. Tak letak tak. Jadi kita letak dahi dulu baru hidung. Jadi maknanya hidung last sekali. Dan merenggangkan kedua tangan daripada kedua lambung. Tangan kita ni, kita kena renggang, sunat renggang daripada dua lambung. Lambung ni, jangan rapat. Bukan rapat ni, renggang. Itu. Kita buka sikit, bagi renggang. Dan merenggangkan perut daripada kedua paha. Itu semua pada laki-laki. Laki-laki ni, dua benda. Tangan tu, jangan rapat dengan lambung. Kalau begini, ni perempuan. Laki begini. Lepas tu, yang keduanya, perut tu dengan paha, jangan setu. Tak payah sikit. Payah bila lah. Orang perut besar. Perut besar laju. Tu tak nak kata apa lah. Nak regak guna lagi, paling jauh dulu. Lepas tu, kapek pula, sah dia, satu. Kan yang boleh bayang seorang, kalau bayang seorang, boleh nak pisah kan. Ni bayang lah. Kapek tu, sah lagu tu. Memang rapat lah. Memang rapat. Tapi kita usaha renggangkanlah kalau semampu mungkin. Kalau perut dia tu dah besar, penyakit tuan-tuan. Okey, kemudian adapun perempuan maka sunat merapatkan yang demikian itu. Demikian mana? Demikian buat tangan dengan kedua lambung dan merapatkan perut daripada kedua paha. Kalau perempuan lain, perempuan pakai rapat belakang. Kenapa rapat itu? Kerana kaedahnya al-habab al-awla lin-nisa'i as-satru. As-satru awla min as-satru awla minan nisa ataupun awla fin nisa. Ataupun kita kata al-awla fin nisa'i as-satru. Yang lebih utama bagi perempuan tu tutup.
Jadi dalam sembahyang pun, sampai tahap dalam sembahyang pun dianjurkan untuk keping. Sebab mereka ni ada maruah yang perlu ditutup. Tapi sekarang orang perempuan merata-rata, merata-riti tahu belakang. Bumpah gambar dia di Facebooknya, gambar dia di Instagram dia, di WhatsApp dia. Patutnya perempuan ni dia tak tunjuk lah. Tu memang peseng perempuan gitu. Sampai dalam kitab fiqh sebut makruh orang perempuan duduk sila. Buat buka bahagian bawah. Terbuka bahagian bawah. Dia duduk bersimpuh gitu. Sunat dia duduk bersimpuh gitu. Dalam keadaan tertutup. Tu baru cara duduk, bukannya buka aurat. Cara duduk je. Cara sembahyang je duduk gitu. Sebabnya sebab perempuan ni memang keadaannya kena tutup. Tiba-tiba dia mengeksposkan diri dia. Dia membukakan diri dia sendiri pada orang ramai. Walaupun dia tak buka aurat pun, bukan suruh buka aurat. Buka aurat tu lagi dosa. Ni dah buka aurat boleh dah, tak tutup pula maruah diri dia. Dia expose pada orang. Tak salah dari sudut hukum syarak. Tapi maruah tu kurang sikit lah. Selagi mana dia tak buat benda yang haram, tak ada masalah dah. Dia ada dua lah agama ni. Maruah dan juga hukum hakam. Kalau hukum hakam lepas, maruah belum tentu lepas. Contoh kita kata gini. Apa kita nak kata? Contoh kalau ustaz tu keluar rumah pakai kain pusat ke lutut tutup. Baju tak pakai. Orang itu. Orang kedai. Telur sebuku. Telur satu papan. Beli. Ustaz kita tengok orang pulak kawan ni tak pakai baju. Dari sudut hukum dulu dia pusat dengan lutut ya, contoh dia buka baju tu bukan pusat lutut, jadi lepas dah buka tapi maruah jatuh. Maruah jatuh. Apa lagi contoh ni, kita orang masjid, misalnya orang surah masjid, makan diri, makan opang sambil-sambil tunggu ubah ke apa, makan diri hukum dia makruh ya. Tak haram pun, tak dosa, tapi jatuh maruah. Jatuh maruah. Sebab tu Nabi-Nabi tak makan diri, tak minum diri, tak kecil jalan, tak ada. Kecil jalan lari, tak ada. Dia ada satu lagi, maruah. Dalam kitab fiqh dia ada bahan khusus bab maruah. Antara maruah jatuhnya yang banyak orang buat bila berkahwin ialah cium bini orang. Tu jatuh maruah walaupun tak haram. Jatuh maruah. Cium bini orang. Kalau isteri cium tangan suami tak jatuh maruah. Tapi kalau suami cium bini dia orang, jatuh maruah walaupun tak haram. Jatuh maruah ni kesan dia apa? Kesan dia tak boleh jadi saksi. Kesan dia tak boleh jadi saksi walaupun tak fasik. Jadi saksi lebih berat daripada jadi wali. Wali ni tak fasik je syarat dia. Kalau nak jadi saksi, adil syarat dia. Adil lagi dahsyat. Adil ni mestilah jangan fasik. Jangan fasik dengan mana? Tidak buat dosa kecil itu besar, tidak buat dosa besar, jaga maruah dia. Tu adil. Jadi maknanya kalau orang yang tidak fasik tak mesti adil. Sebab kalau tak fasik dia hanya tak buat dosa. Jatuhkan maruah dia ataupun tidak dia perbuatan dia. Perbuatan dia ada dia buat benda-benda yang menjatuhkan maruah dia. Ada. Tak adil. Walaupun dia bukan fasik. Maka tidak boleh disaksi. Saksi nikah kau, saksi tengok anak bulan kau, tak boleh ngaku. Tu lagi teruk. Jadi dia ada bab kaitan dengan maruah lain, bab hukum hakam lain dulu. Dua benda yang berbeza. Ini bukannya sebarangan orang boleh buat lebih kurang gitu. Walaupun kadang-kadang benda tu tak haram, tapi ada kalanya benda tu kita tak buat sebab boleh jatuh maruah. Okey, kemudian tak kala rokok. Empat hal tadi tu tak kala rokok dan sujud. Bagi siapa? Bagi perempuan. Kalau lelaki kena renggang. Lelaki kena renggang. Ketika rokok tu kita renggangkanlah kita punya tangan dengan dengan lambung ni. Kalau perempuan angkat. Itu. Sunat merenggangkan seperti demikian pada ketika rokok. Demikianlah pada laki-laki. Doktor. Sama lah laki-laki dan perempuan sama ketika rokok dan sujud. Kalau lelaki renggang, kalau perempuan rapat.
Dan sunat dibaca di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nak baca wa bihamdih boleh, nak baca sampai al-a'la pun boleh. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la boleh. Ataupun tambah wa bihamdih, wa bihamdih. Baca tu sunat 3 kali. Dan kalau baca sekali pun sunat je. 3 kali ni sekurang-kurang sempurna. Sekurang-kurang nak kata sempurna ni 3 kali. Tapi yang paling sempurna 11 kali bagi orang sembahyang sendiri sahaja, ataupun makmum yang menunggu tu imam masih sujud lama. Tak apa. Setelah itu, setelah sujud, maka fardu duduk antara 2 sujud. Rukun seterusnya duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud ini juga sama dengan i'tidal, rukun pendek. Cumanya kalau i'tidal, dia tidak boleh lebih daripada qadar baca Fatihah. Tapi kalau untuk duduk antara 2 sujud, tidak boleh lebih daripada qadar duduk antara tidak boleh lebih daripada qadar bacaan tasyahud akhir. Qadar yang paling kurang, yang paling minimal untuk tasyahud akhir. Tak lebih. Qadar minimal mana? Okey, at-tahiyatu lillah, as-salatu wa at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Qadar masa tu. Agak-agak berapa minit, berapa saat kita baca? Kita kata gila 12 saat ke contoh. Maka kita ataupun 15 saat. 15 saat. Makanya kita tidak boleh duduk antara 2 sujud membaca selain zikir yang disunatkan lebih daripada 15 saat. Kalau zikir yang disunatkan tak apa. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini warhamni. Lama juga tu. Tapi kalau dia baca benda lain, tidak boleh lebih daripada qadar 15 saat tadi. 15 saat tu kita angkat saja. Balik test diri lah. Kalau baca sekurang-kurang tasyahud bagaimana? At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sampai habis. Berapa saat lebih? Dan berhenti di dalamnya, di dalam duduk antara 2 sujud. Berhenti mana? Tumakninah. Dia berhenti sekejap, maknanya dia ada tumakninah. Tumakninah. Qadar subhanallah. Dan sunat tatkala bangkit. Bangkit tu, bawa tak ada titik. Dan sunat tatkala bangkit daripada sujud, mengatakan Allahu Akbar. Kita sujud pertama ni. Lepas tu kita pun nak bangkit. Bangkit lah ke mana? Allahu Akbar. Tapi pendek lah. Allahu Akbar. Bukannya Allahu Akbar. Bukan. Dia pendek. Allahu Akbar. Sebab kita bangkit. Tak? Masa kita sujud, rumah sujud, dari rumah rukun nak baca sujud awal, dia tu bangun. Okey, rakaat kedua ni. Okey. Ataupun kita ikut dia ke rumah. Kita tak baca tak ikut. Ataupun kalau kita baca lepas masuk baca. Okey. Sekarang ni soalan kata gini. Tu imam dah rakaat kedua dah. Patutnya dia baca tasyahud awal. Tiba-tiba dia terlupa ke lagu mana, sengaja tu terlupa tu, dia bangun rakaat tinggi. Allahu Akbar. Sudah belakang. Kata sudah tu imam, dia tasyahud awal. Dia naik rakaat 3. Jadi bagaimana? Bolehkah kita mengikut tu imam naik rakaat terus? Ataupun kita duduk tasyahud awal, kita sebut subhanallah, kemudian tu imam pun turun. Ke lagu mana? Ini soalan yang masyhur. Dan ni antara benda yang saya takut kalau jadi kat saya, kalau jadi tu imam. Sebab apa? Sebab kalau bab ni tu imam diri, orang belakang serabut tu. Macam-macam mazhab dia. Mazhab ibu tu imam, mazhab duduk, mazhab mufarrah, 3 mazhab. Jadi kalau orang tu tak belajar bab fiqh mayang, tak erti. Sebab tu orang yang duduk soft belakang,
soft belakang imam. Soft belakang imam, kena orang tu orang yang reti sikit. Bukan yang milih sangat ni. Kena orang yang reti sikit. Contoh untuk imam batas mayat tu, orang nak ganti orang belakang. Kan tu imam belah gitu, dia pun senyap. Untuk imam lari. Bukan dia lari saja tu. Ada betul di batas. Jadi orang belakang tu kena ganti tu imam. Jadi orang belakang ni fungsi dia cukup besar. Bukan nak ada milih sangat. Mana memang kena pilih. Orang yang reti kena belakang. Kalau orang tak reti di belakang, tu imam tembul lari gitu, dia pun tembul lari juga. Ojek. Okey, balik pada soalan tu, sekarang ni tu imam naik rakaat seterusnya. Okey, kalau naik rakaat seterusnya, naik tu pula dia ada dua. Sama ada naik di lidah ataupun naik on the way tapi tak habis. Kalau naik on the way tak habis lagi, tu imam ni kalau teringat waktu tu, cepat-cepat duduk. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau tu imam dah tegak tu, tegak gini. Jadi bila tegak gini dah, tu imam tak boleh turun balik. Tak boleh turun balik. Bila tak boleh turun balik, maka makmum tak perlu ucap subhanallah. Dia tak akan turun dulu. Dia tak akan turun dulu. Ucaplah subhanallah 4 kali. Tu imam tu gitu, rakaat 3 tu. Dan makmum ketika itu, bila tu imam naik rakaat ketiga, dia tak boleh tasyahud. Dia tak boleh tasyahud kalau dia nak ikut tu imam lagi. Lain kalau dia mufaratah. Dia tengok tu imam ni serabut. Orang patut tasyahud awal, dia pergi buat rakaat 3 tanpa tasyahud. Mufaratah boleh. Walaupun dia mufaratah, dia dapat 27 darjat je. Sebab apa? Sebab dia mufaratah ada keuzuran yang diizinkan syarat, iaitu tu imam tinggalkan sunnah. Ini tu makmum tak perlu ucap subhanallah. Terus naik rakaat ketiga. Kemudian sekali ke akhir sembahyang, tu imam kalau tidak tasyahud, tidak buat sujud sahwi, sunat makmum sujud sahwi. Lepas salam tu imam. Lepas salam tu imam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, maka tu makmum jadi pun sujud sahwi. Boleh. Jadi tak perlulah buat subhanallah. Allah subhanallah dia tak akan turun dia. Memang tak boleh turun. Kalau dia turun, dia akan turun. Kalau tu imam turun ketika mana makmum baca subhanallah, makmum wajib diri dulu. Sudah. Jadi serabut dulu. Kenapa itu? Sebab tu imam buat perbuatan yang sepatutnya dia tak buat. Maka benda yang dia sepatutnya tak buat, kita tak ikut. Jadi ketika mana diturun tasyahud awal, kita pula wajib naik. Tak boleh ikut dia. Tu masalah yang kena ingat sungguh tu. Kalau mengaku kata imam gitu, jangan. Tapi biasanya kalau jadi kata imam gitu, pakat berterabut lah orang belakang. Biasa gitu. Sama ada dia belajar dah, tapi dia lama dah tak ngulang, jadi tak ingat mana. Dia pun ikut turut tu imam ataupun dia mufaratah begitu. Okey, kalau tak tahu sangat, contohlah masalah-masalah lain, tak pasti. Aku ni kena tunggu dia kena. Contohlah masalah selain pada masalah. Kalau tak tahu sangat, dalam penyelesaian ni mufaratah ya. Kalau tak tahu sangat. Takut saya kalau kita ikut batal. Kalau tak ikut, kita jadi makmum. Jadi bagaimana? Mufaratah sangat. Tu kalau nak senang lah. Tapi kalau nak ikut juga, kena tahu lah. Contoh rakaat untuk imam naik rakaat kelima. Kita tak boleh ikut lah tu. Dia pun ikut. Makmum pergi ikut. Atas memang. Makmum pergi ikut sengaja rakaat kelima. Padahal dia tahu tu rakaat kelima. Tu imam salah. Dia ikut juga. Tak boleh. Batal semayang tu. Walaupun tu imam tu ustaz ni, tu musuh ni, tapi dia salah. Rakaat tu dia tahu. Dia salah dia ikut. Batal. Imam tak batal. Sebab imam satu. Itu rakaat keempat. Lepas tu macam mana? Situ baru subhanallah. Subhanallah. Itu pun tasyahud lah. Sama-sama naik pula. Makmum tasyahud akhir. Subhanallah. Kalau dia turun, selamat lah. Kalau dia turun, salah lah tu imam. Dia akan sujud sahwi lah. Sebab dia terlebih rakaat. Kalau dia tak bangun, kalau dia tak turun, macam mana? Kalau tak turun, ada dua cara. Sama ada kita mufaratah, bagi salam terus, ataupun kita tunggu tu imam situ. Sampai tu imam tasyahud akhir, dia salam, kita beri salam. Dua cara. Lepas salam tu, jangan baru betul imam. Dah lupa dah buat mana, dah salam. Jangan.
Jangan pergi pantai Tok Imam pula. Kita sebab kita tak jadi Tok Imam, dia tak tahu lagu. Dia jadi Tok Imam, dia tahulah ketua lagu. Mana jadi Tok Imam tu? Tu antara masalah-masalah yang sering ditanya ataupun sering berlaku lah. Jadi kena tahulah sedikit sebanyak. Jadi orang yang di belakang Tok Imam tu, kalau bolehnya orang yang tahu banyak sikit lah banyak. Bukan yang tahu semua, bukan tahu belakang, tahu banyak sikit, tak sembahyang, selok-belok nak kena ganti Tok Imam guana, nak kena tegur Tok Imam guana, dia kena tahu sikit. Barulah Tok Imam tu tahu macam mana. Kalau tempat yang perlu subhanallah, dia tegur subhanallah. Tempat yang tak perlu tegur subhanallah, tak perlu subhanallah. Ada pula lagu ni. Ada pula lagu ni. Tok Imam naik rakaat kelima, makmum duduk tasyahud akhir, dia senyap makmum. Tok Imam tu bayanglah seorang je, Allahu Akbar, subhanallah. Tengok makmum duduk gitu. Rupanya Tok Imam tu naik rakaat lebih, tapi tak tegur subhanallah. Tu masalah tu, tak berani tegur. Tak berani tegur. Dan sepakat belakang makmum tu, pakat duduk belakang tu, dia salam Tok Imam. Tegur je lah subhanallah. Tok Imam pun tahu lah kenapa tu terlebih rakaat. Tapi dalam bab tasyahud awal, jangan subhanallah. Kalau subhanallah, satu Tok Imam kalau tak tahu dia gitu, kita tak ikut dia, lagi masalah kita. Yang keduanya masalah ke makmum lain yang tak belajar mereka. Dia pun duduklah tasyahud awal, tahiyatul barakatuh salamun thayyibat billah. Kalau terus dia tasyahud awal, batal sembahyang dia sebab dia buat benda yang tak dibuat oleh imam. Lalu menghantarkan tangan atas kedua Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.